Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama kita merapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaan serta keizinannya ke hari ini hari yang penuh berkat. Pada petang hari Jumaat kita dapat bersama-sama dalam bengkel seni khat yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Sebelum itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia kerana menganjurkan program yang seperti ini, yang mana pada 2 ataupun 3 kali sebelum ini ada dilakukan bengkel yang berkaitan dengan jawi. Pada kali ini kita akan berbengkel berkaitan dengan seni khat pula, insya-Allah. Bersama-sama dengan saya Ustaz Abdul Wahab bin Khalid. Saya mengajar di SK Datuk Kamat 1 dan saya daripada Persatuan Seni Khat Kebangsaan. Mudah-mudahan perkongsian pada petang ini bermanfaat kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Baik, untuk memudahkan perjalanan program kita, saya bahagikan program kita ini kepada 2 bahagian. Setengah jam yang pertama kita akan melihat slide PowerPoint. Yang mana dalam slide ini kita akan kongsikan berkaitan dengan sejarah jenis-jenis khat serta kaedah-kaedah asas yang mana akan diberikan dalam bentuk penerangan slide PowerPoint. Kemudian sesi yang kedua, pada masa yang berbaki kita akan terus kepada bengkel yang berkaitan dengan kaedah-kaedah asas penulisan seni khat, insya-Allah. Baik, tentu ada perempuan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita lihat dari sudut bahasa, perkataan khat ini, ianya merujuk kepada satu maksud yang dikatakan sebagai garisan. Khat ini bahasa Arab, garisan ini ialah bahasa Melayu. Garisan ini ia akan membentuk huruf ataupun perkataan. Kemudian maksud yang kedua, khat juga ia merujuk kepada sejenis daun. Sejenis daun. Daun ini kalau kita cari di web Google, dia akan merujuk kepada satu jenis daun yang mana daun ini terdapat banyak di negara Arab, di benua Afrika dan dikategorikan sebagai daun yang memabukkan atau mengkhayalkan seperti daun ketum. Kalau di negara kita ni daun ketum lah yang mengkhayalkan. Ini adalah contoh gambar di mana mereka di sana menjual seperti kita di sini menjual sayur-sayuran. Baik, bahkan daun ini juga dah sampai ke negara kita dan pihak polis telah mengkategorikan daun khat ini sebagai dadah jenis baharu di Malaysia. Baik, manakala kita melihat dari segi satu lagi perkataan yang hampir sama seni khat ini, iaitu dipanggil seni kaligrafi. Seni kaligrafi merujuk kepada 2 perkataan penting, iaitu seni dan kaligrafi. Dari segi aspek maksud, seni bermaksud teknik penghasilan ataupun ilmu yang berkaitan dengan menghasilkan sesuatu yang berseni. Manakala kaligrafi asalnya ialah bahasa Yunani, iaitu kalios yang memberi maksud cantik, dan grafia yang bermaksud tulisan atau garisan. Jadi oleh itu seni kaligrafi, kaligrafi membawa erti tulisan yang cantik. Seni kaligrafi pula ialah satu bidang yang berkaitan dengan teknik-teknik penghasilan tulisan yang cantik. Sebagai kesimpulan, seni khat ini merupakan ataupun seni kaligrafi Islam ini merujuk kepada kaedah bagaimana untuk membentuk huruf-huruf Arab ataupun jawi berdasarkan kepada jenis-jenisnya yang tertentu dan mengikut kaedahnya yang tertentu. Kalau kita lihat seni khat ini dia banyak jenis. Kalau kita belajar dalam buku rujukan-rujukan ni, kufi saja ada berpuluh-puluh kufi. Bahkan kalau kita nak belajar secara detail, kita tak mampu untuk mengikuti semua silibus-silibus yang ada. Tapi kita ambil secara umum, kita mempelajari kemungkinan 2 atau 3 atau 4 yang sesuai dengan masa dan juga keperluan kita lah. Baik. Kemudian mempelajari seni khat ini satu perkara yang memerlukan masa, kesabaran, latihan yang berterusan dan ketelitian yang mendalam. Dia bukannya belajar sekejap-sekejap.
okey, diperlukan komitmen. Diperlukan latihan yang berterusan supaya latihan-latihan itu akhirnya nanti akan sebati dalam penulisan supaya dia mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh para pencipta kaedah-kaedah khat daripada zaman dahululah. Baik. Kata-kata Sayyidina Ali, alaikum bihusnil khat fa innahu min mafatihir rizki. Okey, maksudnya ialah adalah kamu memperelokkan tulisan khat kerana sesungguhnya di situ ataupun tulisan khat ini salah satu daripada punca rezeki. Maknanya dalam sedekah ini dia boleh menjadi punca rezeki sama ada kita membuat karya, membuat satu reka bentuk yang cantik, tulisan yang cantik dan kita boleh jual dan akhirnya dapat hasil yang agak lumayan jugalah bagi penggiat-penggiat khat. Baik, kita lihat dari segi keperluan dari segi aspek dalam bidang pendidikan, yang mana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan seni khat, seni khat Jawi dalam subjek Bahasa Melayu, sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan melalui seni bahasa. Mula diperkenalkan pada tahun 2017. Baik, kerana apa? Kerana asal tulisan Bahasa Melayu ialah tulisan Jawi. Maka belajar tulisan Melayu tidak salah kita memperkenalkan tulisan Jawi, yang mana tulisan Jawi itu menggunakan kaedah khat untuk mencantikkan tulisan. Jadi khat ialah satu kaedah untuk mencantikkan tulisan Jawi. Sama juga seperti kaedah tulisan berangkai dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris seperti mana yang ditunjukkan dalam video ini. Kita saksikan. Walaupun tulisan itu menggunakan kaedah ABC, huruf Roman, tapi apabila digabungkan dengan teknik ataupun kaligrafi, maka tulisan itu akan menjadi lebih cantik dan menarik. Dan ini juga sebenarnya adalah satu bentuk kaligrafi yang menggunakan tulisan Roman. Barcelona. Baik. Jadi tujuan kita belajar seni khat, kita lihat dari segi tujuan secara umum. Pertama sekali ialah kita dapat menghayati keindahan dalam seni tulisan khat. Kenapa? Seni tulisan khat ini sebenarnya satu kaedah ataupun seni yang sangat indah, yang sangat cantik. Kalau kita lihat banyak berbentuk huruf khat ni, bukan hanya satu bentuk, bahkan berpuluh-puluh bentuk ataupun reka bentuk yang boleh kita hasilkan. Kalau kita lihat bismillah sahaja, kalau dalam khat sulus, kita boleh bentuk dia dalam bentuk yang macam-macam bentuk. Jadi di situlah wujudnya keindahan di dalam seni tulisan khat. Sehingga kan ada yang bukan Islam, masuk Islam. Kerana mereka terpegun dengan keindahan seni khat. Baik. Yang kedua, apabila kita belajar khat ini, sekurang-kurangnya kita dapat mengesan kesalahan tulisan khat ataupun Jawi pada perkara-perkara seperti logo, bidang pengiklanan, ataupun signboard, ataupun produk-produk barangan harian, poster, banner dan lain-lain. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian tentang apa kesalahan-kesalahan, contoh kesalahan yang biasa kita lihat dan kesan dalam penggunaan tulisan khat dan juga Jawi. Kemudian tujuan khusus, pembelajaran di sekolah, dan juga IPT. Yang mana sebenarnya kalau di sekolah rendah ada subjek Jawi iaitu sub daripada subjek pendidikan Islam. Di sekolah rendah belajar dua khat. Khat nasah dan juga khat rikaah. Manakala subjek khat ada di sekolah rendah agama, di bawah JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam di negeri-negeri yang berkenaan. Dan di sesetengah IPT juga ada subjek khat. Seperti di QIS, UAE dan sebagainya. Dan di sesetengah universiti juga
ada co-curriculum yang berkaitan dengan seni khat. Okey, yang keduanya, tujuan khusus untuk pelajaran khat ini juga ialah untuk melakukan penyalinan Al-Quran. Ini ialah antara tujuan khusus yang ramai daripada rakan kita yang belajar khat, kita dapat menyalin ataupun dapat membuat karya-karya khat yang berdasarkan kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Sama ada penyalinan ini dilakukan untuk menyalin keseluruhan Al-Quran ataupun menulis sebahagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran untuk ditampal di masjid, di surau ataupun di tempat-tempat yang sesuai lah. Okay. Di mana dalam bentuk penyalinan Al-Quran ini, ada dua mushaf yang saya nyatakan di sini. Pertama sekali adalah mushaf Madinah oleh Syekh Osman Toha, yang mana Syekh Osman Toha ni adalah satu penulis khat yang asal daripada Syria, yang mana beliau telah menyalin Al-Quran hampir 13 kali. Nanti lepas ni kita akan lihat video secara ringkas bagaimana sejarah dia menjadi seorang penulis khat asal daripada Syria. Akhirnya kerajaan Saudi Arabia telah menjemput beliau menjadi penulis Al-Quran. Yang mana Al-Quran yang ditulis itu disebar ke seluruh dunia. Sampailah ke negara kita. Kemudian di negara kita juga ada satu tempat yang bernama Nashrul Quran ataupun Yayasan Restu. Nashrul Quran berada di Putrajaya. Yayasan Restu di Shah Alam. Sebenarnya ini satu entiti yang sama, yang mana telah menerbitkan Al-Quran Mushaf Malaysia yang ditulis oleh anak-anak tempatan lah. Nanti kita akan lihat video selepas ini. Baik, kemudian yang ketiga, pembelajaran khat juga dia menjadi satu sumber rezeki. Seperti mana kata-kata Sayyidina Ali tadi. Alaikum bihusnil khat fa innahu min mafatihir rizki. Salah satu daripada punca rezeki datang daripada seni khat. Apabila kita memperelok, mempercantikkan tulisan, maka daripada situ tulisan itu dapat menghasilkan bentuk perniagaan ataupun sumber rezeki kepada mereka yang terlibat. Baik, kita lihat video secara ringkas berkenaan dengan Syekh Osman Toha dalam penulisan Mushaf Madinah. Saya akan cepat-cepatkan video ni untuk kita jimatkan masa. Kalau kita pergi ke Mekah atau ke Madinah melakukan umrah, kita buka Al-Quran di sana, di situ ada muka surat yang terakhir, kita akan tengok ada satu nama ditulis Uthman bin Taha. Jadi siapakah Uthman bin Taha ini? Beliau adalah seorang ulama yang bertanggungjawab untuk menulis Al-Quran pada zaman sekarang. Sebab kita sangka bahawa Al-Quran pada zaman sekarang ni yang kita baca adalah tulisan daripada tulisan komputer. Sebenarnya tak, bukan. Asalnya Al-Quran pada zaman sekarang ni ditulis menggunakan tulisan Syekh Uthman bin Taha ini. Syekh Uthman bin Taha, beliau ini berasal daripada negara Syam, iaitu negara Syria. Beliau ni cukup rapat dengan ayah dia, sebab ayah dia seorang imam dan seorang khatib. Beliau perhatikan cara macam mana tulisan, sebab ayah beliau juga adalah salah seorang daripada orang yang mahir dalam bidang khat. Ayah beliau ni bila mana tulis khutbah, beliau duduk sebelah dia, perhatikan cara mana tulisan, huruf alif, huruf ba, sin, Zain dan sebagainya. Dan kalau keluar daripada rumah pun, Syekh Uthman bin Taha dia suka tengok dekat masjid-masjid ataupun di pasar-pasar cara tulisan di masjid dan di pasar. Balik daripada masjid dan pasar, beliau akan tulis balik yang apa yang dia tengok tadi di pasar-pasar. Syekh Uthman bin Taha memang meminati khat ni sejak dari kecil lagi. Tetapi keadaan itu agak susah kerana ketika itu tak ada keperluan. Nak mencari pen agak susah, nak mencari dakwat agak susah. Dan ketika itu lampu pun bukan macam sekarang. Kita ni ada lampu dan aircon, kipas angin. Alhamdulillah. Beliau hanya ada pada waktu itu satu batang pen diperbuat daripada buluh. Dakwat tak ada. Jadi daripada mana dia ambil dakwat tu? Diceritakan bahawa dakwat tu diambil daripada pelita yang menginari rumah dia tu. Kan asap keluar daripada pelita, lalu asap yang hitam tu dikumpulkan, lalu dijadikan dakwat untuk menulis. Satu ketika Syekh Uthman bin Taha ni ada orang datang pada dia, orang kata pada dia, tulisan kamu wahai Uthman bukan cantik sangat pun, bukan orang boleh manfaat pun dengan tulisan kamu. Dia tak putus asa, dia tetap tulis juga tulisan dia tu. Sampai satu ketika ada seorang mufti daripada negara Syria datang kunjung ke rumah beliau, lalu tengok satu keratan kertas Al-Quran. Dia tanya, siapa yang tulis ni? Saya yang tulis ni wahai mufti. Mufti tu kata, sepatutnya zaman sekarang ni yang tulis Al-Quran adalah kamu wahai Uthman. Sebab itu sejarah tentang bagaimana Syekh Osman Toha menjadi seorang penulis khat yang asalnya daripada Syria dan terus dipanggil oleh kerajaan Saudi Arabia terus menjadi penulis khat sampai ke hari ini.
Kalau Dan kita dalam pergi ke video yang kedua, okay, kita melihat kompleks Akademi Nasrul Quran di Putrajaya ya. Okay, saya akan cepatkan video ni. Tanpa membatasi zaman, warna kulit dan bangsa. Yayasan Restu telah mengambil inisiatif untuk membawa Al-Quran dekat dengan masyarakat dengan menjadi pelopor seni mushaf dan pusat penyalinan semula Al-Quran di Malaysia. Bagi memartabatkan Al-Quran, pada Jun 2017 telah berjaya membuka pusat penerbitan Al-Quran terbesar di Malaysia, juga merupakan pusat penerbitan Al-Quran kedua terbesar di dunia. Menariknya di sini, Kompleks Nasrul Quran bukan semata-mata mencetak, malah menyalin semula Al-Quran bagi menghasilkan manuskrip sentuhan anak tempatan. Okay. Itu dia tentang sedikit tentang Kompleks Nasrul Quran di bawah kelolaan Yayasan Restu. Baik. Baik. Kita lihat sedikit tentang contoh kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan tulisan khat dan jawi. Okay. Kalau kita lihat di satu tempat yang berada di Kampung Baru, okay, di satu bangunan yang mana berlakunya kesilapan tulisan khat kufi ya, legasi residen di situ. Yang mana di situ ada beberapa kaedah penulisan khat yang pada saya agak berlakulah kesilapan, pertama sekali dari segi ejaan, legasi dan juga residen. Kemudian sambungan, okay, beberapa huruf di situ ada juga berlaku kesilapan. Kemudian kaedah kufi, murabbak yang digunakan ini kurang tepat mengikut kaedah yang sepatutnya. Jadi di sini saya melakarkan contoh untuk pembetulan. Jadi kita mengharapkan agar pihak-pihak yang di luar sana yang menggunakan seni khat sebagai satu alat ataupun satu signboard untuk menampakkan seri kepada bangunan tersebut, okay, agar dapat nasihat ataupun dapat pandangan daripada pakar-pakar khat, okay, supaya nanti bangunan yang sebesar ini, okay, hampir 5 atau 60 tingkat ada berlaku kesilapan, jadi satu kerugian yang amatlah kepada generasi yang akan datang. Okey. Ini beberapa contoh kesilapan ataupun tulisan khat dan juga jawi lah. Okey, saya terus laju-laju je lah. Ini contohnya huruf jawi yang terpisah. Okey. Kemudian ini juga huruf jawi yang terpisah. Kemudian ini terpisah tetapi disusun daripada kiri ke kanan, bukannya daripada kanan ke kiri. Okey, berlakulah beberapa kesilapan di situ. Kemudian ada contoh lagi, Taman Intekma, okey, tetapi yang keluarnya dekat atas tu Intakim Taman. Jadi ejaan yang salah, susunan pun salah juga. Okey, kemudian di sini ada lagi contoh kesilapan di masjid. Okey, penggunaan kufi murabbak, kerana sekarang ni ramai yang minat kepada kufi murabbak. Tetapi apa yang kita perhatikan dan apa yang kita dapati bahawa ada sesetengah tempat penggunaan kufi murabbak ini tidak dipantau, okey, tidak dibuat tasheh yang sepatutnya sebelum produk ini ditampal di masjid ataupun di surau. Okey, jadi di sini kalimah Bismillahirrahmanirrahim berlakulah beberapa kesilapan pada huruf, pada bentuk huruf dan juga susunan. Jadi yang hijau di bawah ini ialah cadangan pembotolannya lah. Okey. Kemudian ada juga berlaku kesilapan pada tasbih. Okey, tasbih di satu masjid ya. Okey, jadi saya cadangkan beberapa pembotolan lah supaya kaedah yang lebih tepat diguna pakai ataupun dibetulkan berbanding dengan kaedah asal yang telah dibuat oleh kontraktor yang terbabit lah. Okey. Baik. Kemudian ada lagi lah beberapa contoh di masjid di Terengganu yang mana saya nyatakan di sini ada beberapa kesilapan yang agak besar lah. Contohnya ayat ini,
ku anfusak, ayat dia ialah innallaha bima ta'maluna basir. Ayat dia daripada awal lah, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Di sini ada 3 kesilapan yang besar. Titik ba hilang, kemudian huruf ya, rumah ya tak cukup, kemudian apa nama ni, baris ra yang akhir ini juga silap. Okey. Dan juga ada lagi lah beberapa kesilapan yang mana kesilapan ini sepatutnya dapat dielakkan sekiranya pihak yang membuat sama ada dekorasi di masjid, di surau, mendapatkan tasheh ataupun membuat semakan sebelum produk ini ataupun bahan itu disiap sebelum ditampal. Okey. Selepas ditampal pun sepatutnya dibuat semakan semula. Andai kata sewaktu selepas projek ini siap, kalau berlaku kesilapan, lepas itu boleh dibetulkan. Jadi sekarang ni kalau dah lama, makan masa 5 atau 6 tahun, maka nak cari siapa yang buat dahulu pun satu masalah juga. Akhirnya kesilapan itu kekal lah begitu. Okay. Dan saya pernah dahulu ada satu syarikat yang call saya supaya membuat satu pembetulan pada satu masjid di Johor kalau tak silap saya. Yang mana kesilapan itu berlaku sepanjang hampir 10 meter dekat bahagian kubah di sebelah atas. Bayangkan tuan-tuan 10 meter ayat khat sulus kena dibetulkan balik selepas hampir 10 tahun. Okay. Yang mana kontraktor yang buat itu pun dah tak tahu dah, tak dapat dikesan. Akhirnya pihak masjid terpaksa keluarkan modal kedua untuk betulkan tulisan yang silap itu. Jadi satu kerugian lah. Okay. Baik, dan kita lihat juga di sini saya tunjukkan satu logo JAKIM. Okay, logo lama yang sebelah kiri. Okay, yang mana pembetulan. Okay, logo sebelah kanan. Okay, di sebelah kiri ni kaedah kufinya tidak berapa tepat. Okay, yang mana kalau kita lihat sini titik ya-nya berada dekat jim alif. Jadi di situ agak mengelirukan lah. Jadi alhamdulillah dengan rakan-rakan kita daripada Persatuan Seni Khat Kufi Murabak Malaysia telah bertindak pada tahun 2016. Okay, membuat lawatan ke JAKIM dan membuat satu perbincangan dengan pihak JAKIM supaya logo yang asal ini dibuat pembetulan. Alhamdulillah, sampai sekarang ni logo yang baru telah digunakan oleh pihak JAKIM. Alhamdulillah. Okey, kita lihat dari segi sejarah bagaimana seni khat ini sampai ke tanah Melayu. Okey. Semua orang tahu tentang apa yang dikatakan sebagai batu bersurat Terengganu. Okey. Kalau kita belajar sejarah, batu bersurat ini ialah satu batu yang mana dijumpai di kampung Kampung Buluh. Kampung Buluh ni sebenarnya ialah kampung kelahiran saya lah. Saya lahir di Kampung Buluh, Kuala Berang. Okay, yang mana batu bersurat ini ditemui pada tahun 702 Hijrah ataupun 1303 Masihi. Okay. Yang mana pada tulisan di batu ini bertulis tulisan Jawi yang mengandungi hukum hakam, syariat dan sebagainya. Okay. Yang mana kaligrafi Melayu ini juga boleh didapati pada batu nisan, okay, pada zaman dahulunya. Pada wang siling, perak dan emas, kayu-kayu keras, okay, alatan-alatan senjata seperti pedang, keris, cokma, cok moho, pingat dan bintang-bintang kebesaran, tenunan, songket dan kain lima. Okay. Di samping batu bersurat, sebenarnya kaligrafi Melayu juga diguna pada perkara-perkara yang seperti dinyatakan ini. Siling, emas, perak, okay, kayu-kayu, alat-alat tradisi seperti senjata, cok, moho, pingat dan sebagainya. Okay, maknanya di situ banyak terdapat kesan-kesan kaligrafi yang diguna pakai pada waktu itu. Baik. Yang mana dari segi sejarah juga, asal tulisan kaligrafi Melayu ini adalah daripada adaptasi berpandukan kepada huruf Arab. Okay. Dan ditambah beberapa huruf lagi bagi disesuaikan dengan bunyi sebutan bahasa Melayu, dan akhirnya
tulisan itu dipanggil tulisan huruf Jawi. Okey, baik. Kita lihat dari segi cabang kaligrafi seni khat. Okey, apabila kita berbicara tentang seni khat, sebenarnya banyak lagi cabang-cabang ataupun bidang-bidang seni khat yang boleh kita kembangkan. Okey, pertama sekali kalau macam bidang pendidikan, semestinya lah kita belajar khat, okey, di sekolah rendah, sekolah agama, okey, di sekolah menengah, pihak kolej swasta dan sebagainya sampai ke peringkat universiti. Okey. Kemudian ianya juga boleh diaplikasikan dalam bentuk lukisan kaligrafi, seperti mana yang telah diaplikasikan oleh beberapa rakan kita yang terlibat di dalam perniagaan yang berkaitan dengan lukisan kaligrafi secara sepenuh masa. Ataupun kita juga boleh kembangkan lagi ke dalam bentuk potret tulisan khat. Okay. Kemudian ada lagi beberapa perkara seperti tempahan nama dalam tulisan khat, hiasan masjid, surau, rumah. Okay. Kemudian mural ataupun grafiti, ukiran pada kayu, kaca, batu dan sebagainya. Okey, juga boleh dikembangkan dalam bidang grafik komputer. Grafik komputer ini satu bidang yang dikatakan sebagai moden ataupun dalam bentuk digital. Okey. Kemudian logo-logo, okey, jadi kita lihat logo JAKIM, ada lagi lah logo-logo lain yang boleh kita buat ataupun kita kembangkan lagi. Ataupun jahitan ataupun sulaman juga boleh menggunakan motif kaligrafi. Okey. Kemudian laser juga boleh digunakan untuk membuat produk-produk yang berkaitan dengan seni khat, terutamanya akrilik dan sebagainya lah. Okay. Ini beberapa contoh logo, potret khat, lukisan kaligrafi. Okay, yang ini Lee Chong Wei ni, gambar Lee Chong Wei. Dalam ini ada tulisan Lee Chong Wei. Okay. Ini namanya potret seni khat. Okay. Kemudian ada bentuk kereta, nama orang dalam bentuk kereta. Okey, kemudian logo masjid. Logo masjid adalah bentuk tulisan khat sulus, kemudian dalam bentuk kufi. Kemudian juga ini ialah kitchen ataupun tag nama yang biasanya rakan-rakan kita jual kepada pelajar-pelajar sekolah. Dan ramai peminat-peminat yang membuat tempahan, dan akhirnya alhamdulillah tak secara langsung memberi rezeki lah kepada para penggiat seni khat. Baik, saya nak kongsikan satu video yang dikongsikan oleh sahabat saya daripada Kuching, Cikgu Shah Tumin, yang berkaitan dengan bagaimana kita nak mengaplikasikan ataupun mempelbagaikan kaedah seni khat. Okay, saya akan cepatkan video untuk jimatkan masa. Okay, kita sama-sama saksikan. Okay, ini dia progres potret tuanku yang dihasilkan menggunakan tulisan khat, tulisan tangan dan lukisan tangan sepenuhnya 100%, hanya membentuk potret tuanku itu sendiri. Okay, beliau menggunakan kaedah menulis, okay, dan digabungkan dengan kaedah lukisan. Akhirnya tulisan khat di dalam bentuk imej Tuanku Sultan Yang di-Pertuan Agong. Okey, ini produk siap dia. Dan membentuk potret. Okey, di kesempatan ini kita sama-sama berdoa supaya Malaysia ni diangkat daripada virus COVID-19 ni. Dan satu karya yang sangat hebat dan sangat cantik. Okey, kita boleh pelbagaikan lagi lah. Maksudnya lukisan digabungkan dengan kaligrafi. Kaligrafi tulisan khat lah. Okay, akhirnya nanti dia akan dapat satu produk yang baru dan dapat dijual ataupun dibuat koleksi yang sangat bernilai tinggi lah. Okay. Dan saya juga kongsikan satu lagi video yang dibuat oleh sahabat saya ni, okay, Cik Roshaimi Amiro, dan saya akan cepatkan video supaya kita dapat jumpa. Kelab tu, kita tengok ada kelab khat. Kita jadi minat kan. Kita pergi tu,
Dua cabang seni berbeza yang menghasilkan keindahan tersendiri apabila disatukan. Itu yang dilakukan Muhammad Roshaimi Amirul Faiz Jailani, 28 tahun, menerusi gabungan karya lukisan potret dan seni kaligrafi khat. Menurutnya, idea menggabungkan lukisan potret dan kaligrafi itu muncul apabila dia bereksperimen dengan pelbagai teknik khat. Katanya, dia kini menjadi artis potret kaligrafi sepenuh masa dengan mempromosikan perkhidmatannya di media sosial. Lukis tu, jadi saya gabungkan kaligrafi dengan lukisan tu untuk hasilkan kaligrafi potret. Okey, kita gabungkan lukisan dengan kaligrafi untuk hasilkan khat potret yang menarik lah. Tujuannya ialah supaya kita dapat pelbagaikan pelbagai variasi, bukan hanya menulis khat, sebab kalau kita tidak beri pendedahan, orang tidak nampak apa tujuan belajar khat ni, suka-suka ke? Tidak. Ini sebenarnya ada dia punya manfaat yang boleh dipelbagaikan, seperti mana yang tuan-tuan tengok dalam video yang saya kongsikan sebentar tadi. Okey. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat secara ringkas jenis-jenis khat. Okey, bermula daripada khat kufi, sulus, khat nasah, ijazah, farisi, diwani, diwani jali dan khat rikaah. Okey, kita lihat secara ringkas. Okey, ini adalah khat kufi maghribi, kemudian ini adalah khat kufi mushafi, kemudian ini adalah kufi fatimi, kufi murabba, kemudian khat nasah, kemudian khat rikaah, kemudian khat farisi, khat diwani, kemudian diwani jali, khat ijazah dan juga khat sulus. Khat sulus dipanggil sebagai ummul khat. Ummul khat ini adalah ibu kepada segala-gala jenis khat. Kerana untuk memahirkan khat sulus, dia perlu mahir khat-khat yang lain dahulu. Ataupun bila dah mahir khat-khat yang lain, dia tidak mahir khat apa nama sulus, maka dia masih lagi tidak dipanggil sebagai seorang yang pakar khat. Jadi nak mahirkan khat ni, sebenarnya kita kena mahirkan ke semua khat-khat yang ada tadi. Bermula dengan khat kufi, khat diwani, diwani jali, rikaah dan sebagainya. Dan kita hendaklah belajar secara step by step. Tak boleh campur-campur. Kita kena belajar step by step. Okey, kemudian kita lihat peralatan penulisan seni khat. Jadi sebagai seorang penulis ataupun pelajar seni khat, seseorang itu perlu ada beberapa perkara seperti yang saya nyatakan di bawah ini. Pertama sekali perlu ada pen. Kalau tak ada pen memang tak ada tulis lah. Kemudian kertas, dakwat dan buku panduan penulisan. Jadi empat perkara ni pentinglah sebelum kita menulis. Baik. Kemudian pertama sekali kita lihat dulu pen khat. Pen khat ni macam mana rupa dia, macam mana bentuk dia. Adakah dia ada 2-3 jenis. Jadi kita lihat secara ringkas apakah yang dikatakan pen khat ini. Cara umumnya pen khat ini ada 2 jenis, satu pen tradisi, satu lagi ialah pen yang moden. Pen tradisi ialah pen yang boleh kita buat sendiri, sama ada daripada buluh, kayu resan, ataupun daripada duri pokok hijau, kayu cengar, daripada tempurung tulang dan sebagainya lah. Jadi bahan-bahan ini boleh dibuat dengan beberapa teknik, tapi kena belajar lah. Jadi ramai rakan-rakan kita yang cuba belajar lah, tapi sekurang-kurangnya daripada 2 buluh dan kayu resam yang boleh kita senang dapati. Buluh dan kayu resam ialah satu alat yang senang kita cari. Contohnya macam buluh. Buluh ni sebenarnya paling mudah kita dapat. Contohnya di sini. Buluh ni ialah buluh lukisan. Ini buluh lukisan yang saya beli dan saya buang berus dan saya buat. Ataupun boleh diasah di sini. Ataupun boleh gunakan buluh chopstick. Macam ini buluh chopstick. Juga boleh dihasilkan menggunakan beberapa teknik lah. Jadi kalau kita ada kemahiran ini, kita boleh hasilkan sendiri. Ataupun buluh yang bulat, kita boleh asah
okey, dan menghasilkan pen khat yang besar. Ini buluh bulat, okey, besar-besar. Bersaiz lebih kurang dalam 12 mm. Okey. Baik, untuk saiz yang lebih besar kita perlukan buluh yang lebih besar. Kalau macam ini buluh yang lebih besar kita perlukan mesin untuk proses supaya mata khat itu lebih cantik. Okey. Kalau kita buat dengan pisau sebenarnya dia kurang cantik. Ini contoh buluh lah. Okey. Okey, dan juga boleh dihasilkan daripada pokok resam. Ada juga yang dibuat daripada pokok resam. Okey. Nanti saya akan tunjukkan detail selepas ini. Baik. Kemudian pen yang moden yang boleh kita beli. Ini adalah jenis pen yang moden yang boleh kita beli di kedai. Maknanya kalau kita nak mudah ataupun kita tak nak pening-pening, kita beli je lah di kedai. Okey. Dan di kedai sekarang ni banyak pen yang boleh kita beli sebenarnya. Okey. Dan biasanya ada beberapa jenis. Okey. Yang biasa ada jual. Okey. Pertama sekali ialah pensel khat mechanical untuk murid sekolah. Jadi untuk murid sekolah ni biasanya mereka akan pakai pensel mechanical yang paling mudah dapat beli di di stationery ataupun di kedai lah. Okey. Kemudian pen brand Pilot, Zig ataupun Artline. Ini semua senang didapati lah. Okey. Ataupun marker. Okey. Baik. Untuk pensel, saya akan tunjukkan satu pensel bagaimana untuk kita mengasah pensel. Okey, seperti mana yang tuan-tuan lihat di sini, ini ialah pensel 2B. Okey, pensel 2B ni kita perlukan pisau untuk mengasah dia supaya dia jadi bentuk pen khat. Sama asah di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri dan dia jadi tirus seperti ini. Okey. Tirus seperti ini dan dia boleh dibentuk dengan cara kita asah pada kertas pasir ataupun ada alat khas untuk mengasah supaya dia jadi terus menjadi pen khat. Okey. Kemudian ada satu lagi ialah pen khat yang mechanical. Okey. Untuk pen khat mechanical ni ada satu pen khat yang mata dia bulat. Macam ni kan mata dia bulat. Okey, jadi saya cadangkan gunakanlah pen yang macam ni lagi mudah. Okey, senang asah dan cuma kita perlukan satu alat untuk mengasah lah supaya bila kita asah, okey, dia terus menjadi seperti pen khat dengan kecondongan yang sepatutnya. Okey, jadi kecondongan yang sepatutnya kalau kita lihat sepatutnya kalau pensel ini dia bulat gini. Jadi sepatutnya pensel itu diasah seperti ini. Okey, dia tirus dan condong seperti ini. Okey. Andainya kalau sekiranya kita gunakan pensel mechanical yang matanya petak, yang satu lagi tu matanya petak. Okey. Biasanya matanya petak dia akan macam ni. Jadi kita perlu asah. Okey, bukan sengit tetapi dia jadi sengit dan tirus. Ini pensel mechanical lah yang matanya petak. Okey, yang tadi tu matanya bulat. Jadi kalau mata bulat atau pensel 2B, kita perlu asah seperti ini. Tirus kiri kanan dan dia serong. Kalau pensel mechanical yang matanya petak, bersaiz 2 mm, perlu diasah seperti ini. Jadi bila menulis, barulah dia akan dapat hasilkan tulisan yang mantap. Okey. Itu untuk pensel lah. Okey. Seterusnya, ini adalah alat tulis tradisi ataupun biasanya dipakai oleh para penulis khat sejak turun-temurun. Itu daripada batang pokok kayu paku pakis. Okey. Baik, paku pakis biasanya banyak terdapat di negara kita. Okey, yang mana biasanya terdapat di tepi-tepi bukit. Okey, banyak terdapat di tepi bukit. Ini pokok dia. Kalau kita zoom in lagi, itu dia punya pucuk dia. Okey, jadi batang yang sudah kering ini digunakan sebagai alat menulis khat yang dipanggil hendam dengan kaedah celupan.
Okey, dengan kaedah celupan. Maknanya kata kita gunakan pen handam ni menggunakan kaedah celupan. Celup, tulis macam tu. Okey, nanti kita akan lihat video bagaimana untuk mengasah selepas ini ya. Jadi saiz untuk handam ni boleh dibuat sama ada saiz kecil ataupun besar, bergantung kepada keperluan kita lah. Okey. Ini adalah pen daripada buluh, seperti mana yang tuan-tuan tengok tadi. Untuk saiz kecil, kita gunakan buluh yang bulat. Untuk saiz yang lebih besar, kita gunakan buluh yang dipotong dan dibentukkan menjadi pen khat yang sesuai dengan saiz yang kita kehendaki lah. Okey. Jadi ini adalah pensel untuk murid sekolah. Okey, seperti mana yang telah saya nyatakan tadi. Okey, ada pensel 2B ataupun pensel mechanical. Jadi kemudian untuk orang awam ataupun guru bolehlah mencari satu pensel yang lebih baik, pen khat yang lebih baik ataupun marker khat yang lebih besarlah daripada saiz untuk murid. Okey, ataupun kita boleh beli beberapa jenis pen khat yang ada dalam market seperti mana yang saya nyatakan tadi daripada brand Pilot, Artline ataupun Zik. Ataupun yang lebih high quality ataupun lebih berkualiti tinggi. Okey, seperti mana yang 3 di atas ini. Yang 3 di atas ini adalah pen Pilot. Okey, yang mana digunakan untuk menulis kaligrafi rumi sebenarnya. Tapi kita kena potong dia supaya dia jadi serong. Okey. Ataupun kita boleh gunakan pen fountain. Pen fountain ini adalah satu jenis pen yang biasanya kita boleh beli ya. Saya sebenarnya ada jual juga kalau berhajat untuk beli. Okey. Jadi pen ini lebih baiklah daripada pen yang Pilot yang ni. Okey, yang ini dia masalahnya mata dia cepat rosak. Okey. Tapi kalau kita guna pen besi, okey, pen besi ni dia boleh isi semula. Di sini dakwat dia. Okey, kemudian di belakang dia boleh isi semula. Dan penulisan untuk pen besi dia pun juga sebenarnya samalah dengan pen biasa, cuma dia lebih lebih lembut, okey, lebih smooth, lebih lancar, bergantung kepada cara penulisan lah. Ini contohnya ini titik. Kalau kita nak buat kalimah ataupun huruf tunggal pun boleh. Okey. Jadi penulisan lebih seronok ditulis dan biasanya pen yang mata besi ni dia lebih tahan berbanding dengan mata pen yang biasa beli di kedai tu. Sebab mata besi ni sifat dia jarang menghakis. Jadi dia lebih tahan. Okey. Jadi carilah mata pen besi yang begini, fountain. Okey. Kalau tidak ada pun kurang-kurangnya kita ada pen yang begini untuk memudahkan latihan dan sebagainya, dan kita boleh bermula dengan saiz 3.0. 3.0. Okey, seterusnya kertas. Kertas penting kerana kertas akan terhasillah karya yang kita akan tulis tersebut. Okey, jadi kertas ni ada beberapa jenis kertas. Kertas yang terbaik adalah warak mukahar. Okey, kertas ini digunakan untuk pertandingan khat lah. Okey, kemudian kertas art paper. Okey, kertas art paper ni biasanya digunakan untuk latihan, dan kertas art paper ni sifat dia ialah licin. Okey. Licin dan dia tidak menyerap dakwat. Okey. Kalau di sini kertas art paper yang lembut, okey, dia tidak menyerap dakwat. Okey, kalau kita guna pen yang besar-besar sekalipun, okey, dakwatnya tidak pecah. Okey, tidak pecah. Dan menulis dengan menggunakan kertas art paper ini, dia lebih sharp, hurufnya lebih tajam. Jadi kalau kita nak scan untuk buat karya, okey, jadi bentuk huruf yang terhasil lebih baik berbanding dengan kalau kita gunakan kertas kertas A4 biasa. Ini contoh penulisan di atas kertas art paper. Okey. Kalau kita gunakan kertas A4, yang bawah ni kertas A4, tetapi kertas A4 80 GSM. Okey. Yang ini ialah A4
80 GSM. Dia okey, boleh untuk latihan, untuk pen yang macam ni. Okey. Tapi kadang-kadang dia kembang juga. Tapi kalau untuk art paper, okey, biasanya saiz dia ialah 128 GSM. Maknanya dia lebih tebal. Bila lebih tebal, kita tulis pun lebih baik. Dan biasanya dekat belakang ni dia tidak berbekas. Okey, berbanding dengan kalau kertas A4 biasa, nampak dia berbekas. Itu perbezaan antara kedua-dua kertas. Okay, supaya kita dapat mencari kertas yang baik untuk latihan. Okay. Dan satu lagi ialah kertas yang boleh dipakai untuk latihan ialah kertas tracing paper. Okay. Tracing paper adalah satu jenis kertas yang mana kita boleh menekap. Yang mana kita boleh menekap di atas kertas tracing paper itu. Okay. Bagi contoh. Okay, saya tunjukkan di sini. Ini kertas tracing. Okay. Di bawah ini huruf yang dah dibuat tadi, huruf Ain. Jadi kertas tracing ini digunakan untuk menekap tulisan ataupun buku panduan yang sedia ada. Contohnya kalau tuan-tuan ada kertas buku panduan, gunakan pen yang bersaiz sama. Kemudian tuan-tuan ukir ataupun tulislah di atas huruf yang ada di bawah itu supaya kita dapat bentuk yang hampir sama. Okey. Okey. Itu tujuannya kertas art paper. Tujuannya untuk kita kertas tracing paper. Yang ini adalah tracing paper. Tujuannya ialah untuk menekap tulisan. Okay, kalau kita ada buku panduan, okay, apa saja buku panduan kita gunakan untuk menekap. Contoh kalau kita nak tiru tulisan ini, kita ambil kertas tracing paper, letakkan di atas. Okay. Kemudian kita cari pen yang sama saiz. Jangan pen yang lebih besar. Okay. Pen yang sama saiz. Supaya tulisan itu dapat dihasilkan mengikut saiz pen, saiz karya yang asal itu. Kalau karya asal bersaiz 2 mm, kita carilah pen bersaiz 2. Macam ni kan. Kita cari saiz yang bersaiz 2. Jadi kita follow ataupun kita ikut bentuk itu. Okay. So kita dapatlah bentuknya. Ini salah satu daripada teknik pembelajaran yang dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu. Cuma kertas tracing ini agak mahal sedikit lah. Okay. Kalau kita beli bundle, kalau di harga di Kuala Lumpur ni, 100 helai dalam RM30. Itu harga tahun lepas. Sekarang ni wallahualam. Okay. Dengan PKP mungkin harganya sedikit naik lah. Okay. Kalau kita beli di kedai biasa, mungkin lebih mahal. Itu di kedai stationery tu. Okay. Ini cara pembelajaran. Okay. Teknik-teknik yang boleh saya kongsikan untuk dari sudut kertas. Okay. Kemudian pelapik menulis kad. Ini pentinglah pelapik supaya kita dapat menulis dengan baik. Okay. Kalau tidak nanti ada gangguan. Kemudian buku rujukan. Buku rujukan ni ibaratnya macam kitab lah. Supaya kita dapat menulis dengan baik. Okay, ini buku panduan. Baik. Okay, kemudian tentukan sudut kecondongan pen. Ini penting ya, sudut kecondongan pen, ukuran mata, okay, dan juga ukuran kecondongan pen supaya pen yang kita buat ataupun kita guna itu betul tepat, okay, dengan kaedah yang betul. Okay. Saya kongsikan sedikit tentang cara memotong kolam ataupun kayu resam daripada sahabat kita Ustaz Helmi Sobri. Okay, jom sama-sama kita saksikan. Di sini saya nak tunjuk bagaimana cara-cara untuk merawat handam ni kita nak buat pen khot. Pertama sekali saya akan pilih bahagian tulang ini untuk kita jadikan mata pen. Saya akan meraut 1 inci ke atas untuk dijadi. Okey, kita pilih raut ni. Raut secara kasar.
raut Kita gunakan pisau yang tajam teraut sehingga pisau yang tajam ataupun pisau yang macam ni pun dah okey dah. Okey, pisau yang tolak-tolak macam ni boleh dipakai nampak? lah. Sampai jadi macam ni sehingga nipis. Kemudian bahagian belakang ni perlu juga raut sikit. Kita akan potong condong dia dalam 30 darjah. Okey, bila dah dapat kecondongan yang betul, kemudian kita boleh sekarang kita nak tentukan saiz mata pen kita. Jadi kita mula, ini saya akan buat lebih kurang 3 mm saiz mata pen. Okey, bila dah dapat 3 mm tu, kemudian kita ambil kertas pasir yang halus. Kita akan gosokkan dia. Okey, siap untuk ditulis. Okey, itu dia contoh cara mudah untuk kita motong kalam ataupun daripada kayu resam daripada sahabat kita Ibn Sabri. Kemudian kita lihat cara ringkas bentuk mata pen. Mana bentuk dia ialah bentuk seperti tirus begini. Yang mana di bahagian yang pertama sekali, yang paling utama ialah bahagian perut pen. Okey, bahagian perut pen itulah bahagian paling utama kerana di situlah terhasilnya tulisan. Kemudian bahagian kepala tujuannya ialah untuk menghasilkan huruf ataupun bentuk yang tirus, sama ada kepala huruf ataupun bahagian ekor. Kemudian di tengah-tengah ni ada satu ruang yang kosong ataupun dipanggil ruang untuk longkang untuk dakwat. Okey, untuk saiz pen yang besar, di mana yang tuan-tuan lihat tadi, diperlukan ruang aliran dakwat. Okey, kalau untuk pen yang besar gini, okey, tuan-tuan tengok diperlukan ruang aliran dakwat. Kalau saiz kecil begini dia tak perlu, ataupun sebenarnya boleh buat, tapi kecil sebenarnya tidaklah wajib. Tetapi bila besar dia perlukan ruang untuk aliran dakwat supaya aliran dakwatnya sekata. Okey. Baik, seterusnya menulis kepala ataupun huruf yang tajam dan runcing. Ini nanti kita akan lihat dalam bengkel lepas ni. Okey. Dan juga beberapa sudut kecondongan pen serta noktah. Ini kita akan perhatikan sebab tu menulis nanti. Okey, kemudian susunan dan sebagainya lah. Okey, huruf-huruf yang berkaitan dengan penulisan seperti huruf kod nasah, huruf tunggal dan sebagainya. Okey, dalam pembelajaran, untuk pembelajaran yang awal, mula-mula kita buat yang tadi tu, teknik-teknik asas. Okey, teknik-teknik asas seperti mana yang saya nyatakan tadi, huruf tunggal, faham tentang pen, fungsi mata pen dan sebagainya. Kemudian huruf kecondongan, sudut kecondongan mata pen. Okey, bagaimana fungsi kalau condong lebih dia akan tebal. Okey, macam ini tebal. Kalau naik sedikit dia akan lebih halus. Ini kita akan lihat dan kena faham tentang ini supaya kecondongan mata pen memain peranan di dalam pembentukan huruf seperti selepas ini Okey, baik. Kemudian kita akan buat noktah. Okey, kemudian kita akan memahami tentang menyusun huruf secara ringkas, asas sahaja. Okey, kemudian cara untuk pembelajaran. Okey, bermula daripada huruf tunggal. Okey, kemudian kita ikuti dengan huruf tunggal di awal, kemudian di awal serta bersambung dengan huruf tunggal yang lain sehinggalah sampai ke sampai ke huruf ya. Okey. Kemudian rikaah pun sama juga. Teknik-teknik yang dipelajari pun hampir sama.
Okey, ini qari'ah. Samalah. Okey. Jadi nota ini insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan selepas ini. Okey, dan boleh lihat dan boleh rujuklah untuk latihan dan sebagainya. Okey. Okey, ini contoh latihan qari'ah. Qari'ah ini adalah satu kaedah untuk melatih tulisan kita dengan lebih laju. Okey, terutamanya dalam penyalinan nota. Okey. Okey, baik. Ini beberapa contoh aktiviti dan segala-gala aktiviti yang tuan-tuan boleh lihat. Okey, boleh lihat di di Facebook ataupun di satu grup yang saya buat untuk menyalin nota. Segala-gala nota yang berkaitan dengan khat saya kumpulkan di dalam satu page yang bernama Ashabul Khat. Jadi tuan-tuan boleh buka Ashabul Khat, boleh cari nota di sana insya-Allah. Dan tuan-tuan juga dijemput untuk menyertai Telegram Sahabat Khat Malaysia yang hampir 4,000 orang, dan di sana saya kongsikan nota yang berkaitan dengan khat serta aktiviti serta rakan-rakan kita yang sudi berkongsi tentang ilmu seni khat insya-Allah. Okey. Jadi di sini juga beberapa rujukan yang boleh kita dapati daripada sumber yang mudah seperti Facebook, Google dan sebagainya. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana untuk kita fahami tentang fungsi ataupun sudut kecondongan pen. Seperti mana yang telah dinyatakan dalam slide tadi. Okay. Bagaimana contoh kecondongan pen itu akan dipengaruhi oleh sudut. Okay. Dan sekarang saya akan tunjuk bagaimana kita nak faham tentang kecondongan yang dimaksudkan itu tadi. Okay. Baik. Seandainya kita buat satu garis tegak. Okay. Kemudian kita buat satu garis melintang. Okay. Garis melintang ni biasanya kosong darjah lah. Okay. Kemudian di atas ini ialah biasanya 90 darjah. Okay. Biasanya dia akan buat petak seperti ini ialah garis 90 darjah. Manakala kita bahagi dua, kita akan dapat garisan 45 darjah. Okay. Dan kalau kita bahagi kepada beberapa bahagian lagi, okay, kita akan dapati beberapa sudut. Contohnya sini 70, sini 60 ataupun 55 macam itulah lebih kurang. Okay. Kemudian kita letakkan kecondongan pen. Maksudnya kecondongan pen ni begini. Ikut sudut. Okay. Kalau 60 pusing sikit. Kalau 70 pusing sikit. Macam tu. So kalau kita letakkan pen dalam sudut 45 darjah, kalau kita tarik ke bawah, okay, kita akan dapati bentuknya ataupun huruf itu agak tebal. Okay, agak tebal. Baik, kalau kita letakkan sudut pen, kecondongan pen dalam 60 darjah, okay, dia sedikit nipis. Okay, kalau kita letakkan lagi 70, maka huruf itu akan semakin nipis. Okay. Itu maksudnya semakin huruf itu nipis dan tebal itu bergantung kepada kecondongan huruf. Okay. Kalau tuan perhati di sini, huruf kaf, huruf tiang kaf nipis, kemudian huruf alif di bahagian selepas huruf kaf nipis, kemudian huruf dal yang menaik semuanya nipis. Okay. Dan kadang-kadang kala dia boleh berubah kepada sudut yang lebih besar. Contohnya macam huruf lam alif pada khat sulus. Okay. Huruf ha pada khat sulus, huruf dal pada khat sulus. Dia boleh berada pada sudut yang lebih besar iaitu 115 ataupun 120. Okay. Sebagai contoh kalau kita buat huruf dal. Okay. Dia berada di sudut yang di sana. Okay, kalau kita letakkan garis tegak di sini, okay, huruf dal lebih daripada 90. Okay. Okay, ini khat sulus, huruf dal khat sulus. Okay, dia punya bahagian hadapan ini ataupun tarwish ini lebih daripada 90 darjah. Ni. Okay, ini 90 darjah. Yang ini berapa agak-agak? 110. Lebih kurang lah. Jadi itu maksudnya kecondongan mata pen akan mempengaruhi bentuk. Jadi kalau kita letakkan sudut pen yang salah di sini, contohnya gini. Okay.
maka huruf dal kita jadi flat lah. Jadi flat. Di sini. Bahagian awal ni. Sudutnya berapa ni? Mungkin dalam 70. Maka di sini kaedah yang salah. Jadi kena faham dan ingat tentang kaedah kecondongan atau pen. Ini penting supaya kita tidak membuat silap di dalam latihan. InsyaAllah. Seterusnya. Kita faham tentang bagaimana untuk membuat bentuk yang condong, tirus. Maafkan saya. Bentuk yang halus ataupun tirus pada huruf seperti huruf Ain. Seperti huruf Ra. Seperti huruf Ain dan huruf Ra. Saya tunjukkan di sini. Kalau kita buat huruf Ain ataupun huruf Ra, kita buat huruf Ra dulu lah. Huruf Ra. Di bahagian ekor dia, perlu menggunakan hujung pen untuk dilukis. Begitu. Sama juga dengan huruf Waw pun sama juga. Dan kalau kita buat huruf Ain, sama jugalah, kita kena lukis di bahagian dahi dia yang tajam itu. Ini kena lukis. Kemudian kita penuhkan dengan dakwat kemudian lah. Dan kita perlu contohnya huruf Ain. Huruf Ain di hadapan. Perlu dilukis. Jadi maksud dilukis tadi ialah bahagian atas dan juga bahagian bawah. Begitu juga huruf yang ekornya menghadap ke sebelah kanan seperti huruf huruf H. Huruf H. Di bahagian belakang bawah ni, huruf H ni perlu dilukis. Supaya dia jadi halus ataupun tirus tajam. Jadi kaedahnya ialah menggunakan hujung pen. Apa saja pen yang kita pakai, pensel ke, pen besi ke, pen buluh ke. Macam ni saya pakai pen buluh. Saiznya lebih kurang dalam 8mm. Kalau kita guna pen yang lebih besar pun sama juga. Tekniknya sama juga. Yang penting kita faham tentang teknik asas ini. Dan yang tadi kecondongan pen, yang ini ialah bagaimana untuk melukis bahagian tirus sesuatu huruf. Ini perlu kita fahami serta kita kena ingatlah. Kemudian titik. Titik-titik ini ada dua jenis titik. Satunya titik huruf, satunya titik untuk mengukur lebar. Titik huruf, oleh kerana hari ini kita ada masa yang agak terhad, jadi kita tak sempat nak habis. Jadi kita lihat satu ataupun dua saja jenis khat. Contohnya contoh khat nasah, dia punya titiknya ialah murabbak kamil ataupun segi empat tepat. Kemudian khat sulus dia lebih panjang. Khat rikaah separuh. Khat nasta'li ataupun khat farisi dia melengkung, manakala khat diwani 2/3 titik khat nasah. Ini ialah ukuran untuk khat huruf pada jenis-jenis khat. Kemudian ada satu lagi jenis iaitu ukuran untuk titik bagi ukuran saiz huruf. Sekarang kita lihat titik untuk ukuran huruf. Bagaimanakah cara nak buat? Bagaimanakah cara nak buat? Di sini saya buat satu garis tegak macam tadi. Kemudian kita buat satu lagi garis melintang. Macam tadilah, asalnya 90 darjah. Kemudian kita bagi kepada 2. Iaitu garis 45 darjah. Jadi bagaimana nak mula buat noktah? Kita letakkan pen dalam kecondongan 45 darjah. Kemudian kita gerakkan pen ke arah tenggara. Ke arah bawah tenggara tu. Macam ni. Itu dia. Kita letakkan pen dan gerakkan dia ke arah tenggara. Supaya bentuknya menjadi seperti bentuk diamond. Seperti bentuk diamond.
Okay, kalau kita guna pen yang lebih besar pun sama juga. Saiznya akan menjadi lebih besar. Begitu. Okay. Kalau kita guna pen yang kecil, maka pen itu akan titik itu akan menjadi lebih kecil. Tapi kecenderungan pennya sama. Ini pen Pilot saiz 3 mm, maka dia akan lebih kecil. Begitulah saiz mengikut saiz pen yang kita guna. Okey. Ini ialah saiz 5 mm. 5 mm. Jadi kita buat titik ini, okey, supaya kita tahu bagaimana ukuran yang ada pada huruf. Okey. Lagi sekali saya ulang, ukurannya ialah 45 darjah ditolak ke arah tenggara. Okey. Dan pastikan titik sebelah atas ataupun bentuknya akan, kalau kita buat garisan, dia akan lurus. Okey. Baik. Bagaimana untuk kita pastikan dia sempurna? Melalui latihan. Jadi kita buatlah banyak-banyak. Okey. Buat garis tegak lagi. Buatlah latihan berulang-ulang sampailah kita rasa selesa dan mahir untuk buat noktah. Inilah noktah untuk ukuran huruf. Okey, contohnya kalau khat sulus, okey, kalau huruf ba dia ada 6 titik. Jadi kita buat daripada sini. Wah, sampai sini. 6 titik. Okey, macam tu. Okey. Baik, jadi setiap huruf diukur dengan titik, noktah ataupun dipanggil titik huruf. Okey. Jadi perlulah kita ingat. Lagi sekali saya ulang, bagaimana untuk buat noktah. Okey, 45 darjah. Okey, dia tolak ke mana? Tolak ke arah tenggara. Okey, kalau ke bawah, kita buat ke bawah lah. Okey, macam itu. Contohnya kharikaah huruf alif 3 titik, maka ukurannya 3 titik. Jangan lebih daripada itu. Okey. Begitu juga huruf-huruf yang lain. Okay. Kalau nak ukur lebar, kita buat ke arah kanan. Begitu. Okey. Jadi kalau kita buat bentuk yang salah, okey, bentuk yang salah, dia jadi nipis macam ni, salah. Okey, ataupun lebar sangat pun salah. Jadi pastikan bentuk yang kita buat itu bentuk yang tepat dan ikut kaedah lah. Okay, itu titik. Baik. Jadi inilah dia bentuk-bentuk khat nasah seperti mana yang telah kita kongsikan. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan lihat secara ringkas tentang beberapa huruf khat nasah. Okey. Dengan masa yang agak terhad, supaya kita dapat kongsikan. Okay, kita dapat lihat, kita dapat buat latihan dengan waktu yang agak terhad ini, insyaAllah. Okay, di sini saya ada buat garisan supaya mudah faham. Okay, yang dipanggil garis asas. Dalam penulisan khat perlu ada satu garis asas supaya di situlah duduknya huruf ataupun huruf itu perlu di atas garis ataupun di bawah garis. Okey. Kalau kita lihat huruf khat nasah, ada huruf yang berada di atas garis, ada huruf yang berada di bawah garis. Jim, ha, kha, cha, separuh di atas, separuh di bawah. Ra, zai, sin, semuanya berada di separuh di atas, separuh di bawah. Okey. Ini bentuk ukuran huruf. Okey. Ini ialah huruf tunggal, alif sampai huruf ya. Okey. Jadi kita akan lihat beberapa bentuk huruf yang agak sukar untuk kita buat. Seperti huruf ain dan sebagainya lah. Supaya kita dapat sedikit pengetahuan tentang teknik-teknik penghasilan huruf di dalam tulisan khat. Baik, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Okey. Garis asas, okey, ini penting untuk kita letakkan
nama ni huruf. Contohnya huruf alif. Perlu berada di atas garis. Kemudian di sebelah sini saya letakkan beberapa titik. 1, 2, 3, 4, 5 untuk ukuran khat nasakh. Okey, nasakh 5 titik. Kalau khat rikaah sekadar 3 titik. Jadi 3 titik ni ialah untuk khat rikaah. Jadi kalau kita buat huruf alif khat rikaah, ia sedikit tebal dan ukurannya ialah 3 titik. Manakala kalau khat sulus, dia sekurang-kurangnya tambahan lagi 2 di sini. Okey. Iaitu 7 titik. Okey, khat sulus mempunyai ukuran 7 titik. Maknanya kalau kita buat ukuran titik, perlu ditambah lagi di atas. Okey, khat sulus. Okey, saya buat huruf alif khat sulus. Okey, kelainan khat sulus ialah di atas ini dia ada kepala tarwish. Okey, dia ada tarwish. Apa maksud tarwish? Hiasan bahagian kepala huruf. Terutamanya khat sulus. Khat sulus ni dia ada banyak tarwish. Okey, huruf alif, kemudian kalau huruf tunggal lah, huruf alif, huruf dal, huruf kaf, huruf ta. Kemudian huruf huruf ha, huruf nun. Itu dia punya ada tarwish. Okey. Manakala kalau di hadapan, dia nanti kalau dia huruf tunggalnya tidak ada, tetapi bila berada di hadapan, maka tarwish itu akan perlu ditulis ataupun dilukis. Itu beza khat nasakh. Okey, ini nasakh, rikaah dan khat sulus. Okey, beza pertama sekali dari segi ketinggian. Ketinggian noktah. Tadi yang kita belajar tadi ialah noktah untuk ukuran ketinggian. Maka kalau kita buat latihan berpandukan kepada nota, okey, dia punya ukuran perlu kita ingat. Setiap khat rikaah perlu 3. Okey, paling tinggi. Setiap khat nasakh perlu 5. Paling-paling pendek pun boleh buat 4. Paling-paling panjang boleh buat 5. Jangan lebih tinggi daripada 5. Nanti dia akan nampak pelik. Contohnya kita buat khat nasakh ni, kita buat sampai 6 titik. Dia kurus tapi 6. So nampak janggal lah. Nampak janggal. Jadi jangan kita buat kaedah yang tersendiri. Melainkan kita mampu mencipta kaedah khat sendiri. Itu lain. Okay. Kalau kita boleh buat kaedah khat sendiri, tak apalah. Kita buat khat sendiri, tak ada masalah. Okay. Kalau kita follow ataupun kita ikut kaedah yang sedia ada, maka kaedah itulah yang perlu kita raikan. Supaya bentuk khat ini kekal terpelihara daripada zaman berzaman. Daripada zaman dahulu lagi dah khat ini tidak berubah. Jadi orang kemudian macam kita ni, kita ikut kaedah yang diperkenalkan oleh orang-orang terdahulu. Okey. Baik, saya ulang lagi sekali. Untuk khat nasakh mempunyai ketinggian sebanyak 5 titik. Okey, saya buat lagi sekali huruf khat nasakh. Okey. Dan perhatikan juga bentuk khat huruf alif, khat nasakh ini, dia sedikit condong. Condong di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Condong dalam setengah titik. Okey, kenapa condong? Kerana susunan khat nasakh ini sebenarnya dia condong. Condong. Contohnya kalau kita tulis Bismillah ataupun Assalamualaikum. Okey. Bermula sini. Okey. Susunan dia sedikit condong. Apabila dia condong, automatik huruf yang menegak akan ikut condong. Okey, contoh kita buat sini kalimah Assalamualaikum. Contohlah.
Okey. Okay, assalam contohlah. Okay. Susunan ni dia sedikit condong. Lam kepada sin dia semakin ke bawah gini. Begitu. Supaya dia, itulah namanya keindahan susunan. Susunan dia sudah lain, sudah cantik, nampak kelainan di situ. Supaya kita raikan hukum ataupun kaedah yang diperkenalkan oleh orang-orang terdahulu, maka kita follow lah, ikutlah kaedah yang sedia ada supaya tulisan kita sama, standard. Maksudnya kalau kita buat pertandingan khat, nasah dia sama je dengan kita. Okay, ada 100 orang lah untuk nasah yang sama. Melainkan yang berbeza ialah kemahiran masing-masing. Okay. Okay. Jadi dalam latihan perlu kita membuat huruf alif sampai ya lah. Okay. Alif, okay. Ba. Okay. Huruf ba ni di awal disama dengan ta, sa, kemudian bersama dengan ya, nun dan juga nya. Kalau di awal dan tengah sama je bentuk dia. Okay. Ba, ta, sa, nun, ya. Okay. Huruf ba. Okay, dalam ni ada berapa titik? 5 noktah. Paling pendek, paling kecil dia boleh muat sampai 4 saja. Jangan kecil daripada 4. Okay. Nanti dia akan jadi khat rikaah. Okay. 5. Okay. Kalau besar lagi boleh jadi 6. Okay. Baik. Jadi kalau ba ini berada di awal, bentuk dia sama dengan ba, ta, sa, nun, okay, kemudian ya dan juga nya. Okay, kalau dia berada di awal dan juga di tengah. Okay, contohnya perkataan ini. Berapa huruf ni? Ba, ya boleh, baitun boleh, binti boleh, semua boleh. Huruf-huruf ini kalau dia berada di awal dan tengah, ialah huruf-huruf yang ini berkongsi bentuk yang sama. Okey. Jadi kita ingat dalam fikiran kita bentuk ini berkongsi bentuk yang sama sekiranya berada di awal dan di tengah. Okey. Cuma berbeza kalau dia berjumpa dengan huruf sin. Okey. Perlu dinaikkan. Perlu dinaikkan. Contohnya Yasin. Yasin. Okey. Ini kurang cantik. Kita buat baru. Yasin. Ya ataupun basin. Begitu di hadapan ni kena tinggikan supaya dia meraihkan huruf sin yang datang kemudian. Jadi huruf-huruf tadi kalau dia berada dalam situasi begini, itulah dia punya bentuk. Okey. Jadi dalam membuat latihan perlulah kita ikut bentuk-bentuk yang ada ni, huruf tunggal, okey, alif sampai huruf ya. Okey. Kemudian kita buatlah huruf-huruf itu bermula daripada huruf ba, okey, kemudian sampailah kepada huruf ya. Okey, supaya kita ingat bentuknya di awal, di tengah dan di akhir. Okey, baik. Kemudian kita lihat dari segi aspek huruf yang agak sukar untuk dibuat. Contoh tadi huruf alif ni sebenarnya taklah susah sangat. Cuma kena ingat dia punya tinggi sajalah. Okay.
Okey, kita lihat lihat huruf yang agak sukar. Dilihat. Sukar untuk dibuat. Okey. Jadi oleh kerana masa agak terhad, jadi kita tak sempat nak lihat keseluruhan huruf. Tapi kita lihat beberapa huruf yang agak sukar untuk dilukis. Okey, tadi saya dah tunjukkan huruf ra. Jadi dalam pertandingan khat, biasanya hakim akan lihat huruf ra, bagaimana bentuk ekor dia. Okey, jadi kita lukis dengan menggunakan pen. Bahagian belakang ni. Okey, mesti dilukis. Okey, kalau tak lukis dia tak jadi. Sama juga dengan huruf waw. Okey, huruf waw. Di belakang ni kena dilukis. Okey, saiz lebih kurang samalah. Okey, begitulah bagaimana untuk buat ni. Okey, seperti mana yang saya nyatakan tadi, iaitu menggunakan hujung pen. Okey, kalau kita letakkan pen secara keseluruhan, dia akan jadi gini. Penuh. Okey, penuh. Okey, penuh. Kalau kita letakkan di hadapan saja, dia akan jadi nipis. Macam ni, kecil, halus. Jadi pusinglah pen tu. Sama juga kalau kita tarik ke atas. Kalau letakkan keseluruhan pen dia penuh. Okey, letakkan separuh ataupun pusing pen dia jadi halus. Okey, begitu juga dalam bentuk yang melengkung seperti huruf waw, huruf ra dan sebagainya. Okey. Baik, jadi huruf ra ini dibuat menggunakan kaedah lukis di bahagian bahagian ekor ni. Okey. Kemudian bahagian yang perlu dilukis juga iaitu huruf ain. Okey, ini agak sukar juga untuk kita buat. Jadi jangan kita buat huruf ain macam ni. Ini ialah huruf ain. Kelihatan seperti rikaah. Okey, tapi lebih besar. Okey. Jadi huruf ain yang nasah dilukis daripada belakang. Okey, bukannya daripada depan. Okey, daripada sini. Kepala naik atas. Kemudian gunakan hujung pen untuk buat garisan macam taring. Kemudian gunakan bahagian belakang pen untuk buat belakang kepala. Okey, kemudian gunakan keseluruhan pen menyentuh kertas dan buat badan dia. Okey, bila sampai di bawah, gunakan bahagian depan untuk lukis. Okey, kalau ra dia menghadap ke sebelah kiri, manakala huruf ha, jim, ain ni dia menghadap ke sebelah kanan. Teknik ni sama juga, pusing pen. Ini kena lukis. Yang ini juga kena lukis supaya bentuk dia menjadi huruf yang cantik. Cantik tak cantik itu sebenarnya satu subjektif. Okay, tapi yang penting latihan kena buat selalu. Latihan kena buat selalu. Okay, kalau kita tulis lukis kemudian kita lupa, kita abaikan, maka dia punya tulisan itu akan jadi tidak konsisten. Okay, tidak konsisten. Bahkan rakan-rakan pendekat pernah beritahu, kalau seminggu tak tulis, dia punya alignment pun sudah lari. Okay, seminggu je tak tulis, dah lari. Okay. Okay. Kemudian huruf yang apa nama ni susah juga iaitu huruf fa. Okay, di bahagian kepala ni. Okay. Kenapa saya kata susah? Sebab kepala ni kalau sudut pen yang tak betul, dia akan jadi lebar. Contohnya kalau kita letakkan pen macam ni, kepala dia akan jadi besar. 2 titik. Padahal ini ialah kaedah yang salah. Okey. Jadi letakkan kecenderungan pen hampir kepada garis lurus macam ni. Okey. Kemudian tolak ke bawah. Naik ke atas. Kemudian turun ke belakang. Dan masukkan setengah titik di dalam kepala ni. Macam tu. Kemudian barulah kita buat badan huruf ba.
Okey. Jadi pa ini gabungan kepala waw dengan badan ba. Jadi ukuran kita kena ingatlah, rujuk balik berapakah jarak dia. Supaya bentuknya sama standard dengan buku. Okey. Jadi beberapa huruf yang kita perkenalkan ni adalah supaya kita dapat lihat apakah kepentingan-kepentingan yang ada dalam bentuk huruf itu. Okey. Baik. Kemudian huruf fa ini kalau dia berada di tengah. Okey. Dia punya bentuk sama macam ha. Ha bulat, ha simpul. Okey, fa atau qaf dengan ra, di tengah ni dia berlubang. Sama dengan nasah. Sama dengan rekaah dengan sulus. Sama dalam di kepala ni kena letakkan satu titik, separuh titik. Tapi di sini tak perlu. Okey, itu dia punya kaedah. Supaya kita dapat perhati dan cuba ingatlah. Okey, yang lebih-lebih tu kena latih lah. Latihan supaya bentuk ataupun yang huruf yang kita buat itu lebih tepat. Baik, kemudian kita lihat sedikit kerana masa kita agak terhad, kita lihat beberapa perbezaan yang ketara yang harus kita lihat di dalam huruf. Jadi saya nak sentuh beberapa huruf saja, seperti huruf fa ini. Penting huruf fa. Huruf fa atau waw ataupun qaf. Okey, kalau dia huruf tunggal, kalau khat nasah, okey, mula kita lihat pada huruf khat nasah. Okey, khat nasah. Okey. Bentuk kepala pa. Okey, macam ni. Dan ada separuh titik di dalam. Okey, itu bentuk dia. Ambil daripada sini. Atas. Okey. Kemudian turun ke bawah. Okey, 1, 2. Ini dia punya bentuk yang kita biasa lihat dalam buku-buku panduan lah. Okey. Kemudian kita lihat khat rikaah. Okey, khat rikaah ini kepala dia tidak berlubang. Okey, tidak berlubang. Kepala pa, kepala waw, juga kepala huruf qaf, dia tidak berlubang. Okey. Jadi dalam pertandingan khat, murid-murid dan guru-guru yang melatih, sila pastikan huruf tidak sama. Khat nasah, khat rikaah, kepala dia tu tidak sama. Sebab biasanya kalau saya perhatikan di dalam penghakiman khat, kemungkinan pelajar ini dia terlepas pandang, khat rikaah dia punya huruf waw pun berlubang, ada rongga macam ni juga. Jadi kalau dia terbuat begitu, maka huruf itu dia sudah silap. Apabila sudah silap, maka dia hilang markah. Macam tu. Jadi tak cantik tu nombor 2. Tapi kalau bentuknya dari segi teknikal sudah silap, maka markah dia hilang. Silap-silap hilang 5 markah. Jadi dari segi teknikal kena ingat. Okey, kepala huruf penting kita ingat. Okey, kalau kita lihat yang ketiga, khat sulus. Khat sulus, kalau kita perhatikan bentuk dia, okey, bermula dengan sudut yang hampir tegak. Okey, bawah. Okey, menulis dia sana perlahan-lahan, dia tak boleh laju-laju. Okey, kita kena perlahan-lahan dan perlu tarik nafas supaya dia tidak terganggu. Okey, kemudian tarik atas. Begitu.
Jadi ada 3 bentuk. Nasah, rekaah, sulus. Okey. Kemudian dalam teknik menghasilkan huruf yang bagus, dia ada satu teknik dipanggil tartish. Okey, ataupun istilah ejaan dia tara tasin. Okey, tartish iaitu membetulkan huruf yang kurang kemas. Jadi di sini huruf fa kurang kemas, maka perlu ditartishkan. Jadi kita gunakan hujung pen untuk lukis, untuk betulkan huruf ini supaya bentuknya lebih kemas. Okey. Jadi akhirnya kita akan dapati huruf ini lebih kemas kepala dia. Tapi kena hafal lah, kena ingatlah bentuk dia. Okey, ini contoh lah supaya kita ingat. Kepada murid ataupun guru, sekarang ni musim pertandingan khat peringkat kebangsaan dan juga peringkat, sebenarnya peringkat kebangsaan, tapi peringkat kebangsaan itu ada lagi sebelum tu, iaitu peringkat negeri dan juga daerah. Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya sebagai salah seorang daripada bekas hakim yang pernah terlibat dalam penghakiman pertandingan khat peringkat negeri, daerah dan kebangsaan, saya nak kongsikan bahawa dalam penghakiman penting aspek bentuk huruf dan juga saiz ataupun ukuran yang betul. Okey. Bahawa bila murid-murid yang buat masuk pertandingan ni, bila dia buat karya, kadang-kadang dia terlepas pandang, ukuran huruf mungkin terlebih panjang ataupun terlalu kecil. Itu satu. Yang keduanya, kemungkinan dia terlepas pandang dari aspek bentuk. Jadi bentuk ini perlu kita beri penekanan, sama ada pelajar ataupun jurulatih ataupun hakim. Supaya nanti bila kita buat latihan, bentuk ini perlu dihafaz, perlu kita ingat ukuran dia yang betulnya macam mana, laluan huruf itu bermula daripada mana sampai ke mana. Okey, bila dah benda tu semua betul, insya-Allah hasil yang kita akan dapat ialah hasil yang terbaik. Kerana apa? Kerana untuk dapatkan hasil yang terbaik, banyak perkara yang perlu kita buat. Terutama sekali hafal bentuk, kemudian latihan dan sebagainya. Okey. Baik, kemudian satu perkara lagi yang tak nak kongsikan ialah dalam khat rikaah. Sebab ini saya campur-campur sebab ini adalah satu bengkel yang umum yang tidak mengkhususkan kepada jenis khat saja, dia berbentuk yang lebih umum. Okey, untuk khat rikaah ini dia punya tekniknya, kebanyakan kalimah berada di atas garis. Okey, berada di atas garis. Okey. Sebagai contoh, kita buat kalimah ataupun ayat, kita jaga kita. Sekarang ni musim COVID kan. Jadi kita kena buat satu ayat yang berkaitan dengan COVID. Okey, jadi kita mula dengan kaf di sini. Kaf, turun ke bawah. Ya, kemudian ta. Tangkai huruf kaf. Kemudian titik ya dan titik ta. Okey. Kemudian jim. Jim alif. Titik jim ni separuh je. Kemudian ga. Separuh juga titik dia. Okey, kemudian ta yang akhir. Okey. Jadi huruf khat rikaah ini perlu berada di atas garis. Okey, kecuali beberapa huruf seperti yang dalam nota yang saya kongsikan tadi, ada huruf yang berada di atas garis, ada huruf yang berada di bawah garis. Tetapi khat rikaah ini kebanyakan daripada huruf perlu berada di atas garis. Okey. Okey, ni. Okey, contohnya huruf
huruf menegak semuanya atas garis. Okey, semua ba, pa, qaf, ya sampai ni semua perlu berada di atas garis. Bahkan huruf ra yang kita tengok dalam nasah di separuh di atas pada bawah pun berada di atas garis. Okey, huruf ra, perhatikan huruf ra atas garis. Yang berada di bawah garis cuma huruf jim, ha, kha, cha, huruf ain, huruf mim. Okey, serta huruf ha. Ha yang di tengah. 4 huruf ni je yang berada di atas garis. Jadi apabila kita lukis ataupun kita menulis, huruf-huruf itu perlu kita jaga. Dia lain, tidak sama dengan nasah. Okey, kalau nasah dia ada huruf yang ada bawah, ada atas. Bergantung kepada apa kalimah yang kita nak tulis. Itu beberapa isu yang penting di dalam kaedah pembelajaran khat. Supaya kita dapat lihat, kita dapat perhati, kita dapat latih. Okey, supaya huruf-huruf serta kaedah yang perlu dijaga, supaya nanti bila kita latih, huruf itu sama dengan apa yang dipandu dalam buku. Okey, baik. Jadi saya kira sekadar itu untuk perkongsian daripada saya. Secara umum sebab kita tak dapat nak fokus kepada satu-satu khat. Okey, tetapi dari segi teknikal, tadi saya telah terangkan bagaimana untuk kita fahami tentang sudut pen. Sudut kecondongan pen itu penting. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, kena ingat, kena faham tentang asas kecondongan mata pen. Kemudian bentuk titik. Titik ini penting sebab kita nak lihat dia punya ukuran. Okey, ukuran huruf. Okey, ukuran huruf kalau kita perhati betul-betul, setiap huruf ada ukurannya. Sama ada khat nasah, khat rakaah, khat sulus, semuanya ada ukuran. Okey. Kemudian kita kena ingat juga iaitu sudut kecondongan mata pen. Okey. Dan kita juga kena ingat juga bentuk-bentuk huruf yang perlu di atas, di bawah garis. Okey. Okey, supaya kita dapat latihan yang sebaiknya, insya-Allah. Jadi gunakan peluang yang ada masa PKP ni, kepada kawan-kawan kita yang mungkin bekerja di rumah, banyak masa di rumah. Okey, cubalah download buku-buku panduan yang ada dalam internet. Okey, cuba dapatkan download, kemudian kita print dan kita jadikan dia sebagai buku panduan. Okey, kalau macam saya ada print tapi kecil je. Saiz kecil. Saya print dan saya buat saiz yang kecil. Macam ni. Padahal dia saiz besar asal dia. Okey, macam ni. Okey, jadi kita dapat bawa ke mana-mana saja. Macam ni khat rakaah. Dan yang ini adalah khat nasah. Kecil je. Ni ialah saiz A4 bahagi 4. Jadi senang saya bawa ke hulu ke hilir. Dalam beg pers pun boleh muat. Okey. Jadi macam-macam cara yang kita boleh sesuaikan untuk kita latihan, insya-Allah. Jadi kira itu saja perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur pada petang ini, daripada Perpustakaan Negara Malaysia, dan pada semua peserta-peserta yang bersama dengan saya dengan program kita pada petang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih, dan segala kekurangan itu datangnya daripada saya, dan segala kelebihan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kongsikan bersama-sama supaya kita dapat manfaatkan, insya-Allah. Okey. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.